Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada peserta dan juga penonton webinar WorldSkills Malaysia yang sedang mengikuti siaran langsung menerusi platform Zoom dan juga Facebook Live Jabatan Pembangunan Kemahiran. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, saya Nuriah Zakaria, Sekretariat Unit Pertandingan WorldSkills Malaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Untuk makluman, siri webinar pada hari ini merupakan siri kedua di mana siri pertama telah pun dijayakan pada 9 Februari 2021 bagi bidang automobil, teknologi dan juga cooking. Memandangkan dengan kekangan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, banyak pertandingan-pertandingan kemahiran yang telah dibatalkan dan juga ditunda pada tahun-tahun mendatang. Jadi pada tahun ini telah diisytiharkan sebagai The Year of Innovation, Showcasing and Promotions oleh WorldSkills International WSI. Untuk makluman, di peringkat kebangsaan, Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Kementerian Kerja Raya berkolaborasi dalam mengelolakan pertandingan WorldSkills Malaysia Belia dan juga pengajar dan termasuk juga bagi Junior Skills Malaysia bagi kategori menengah rendah. Manakala di peringkat antarabangsa, Malaysia aktif menyertai pertandingan-pertandingan di peringkat ASEAN seperti ASEAN Skill Competition, WorldSkill Asia dan juga peringkat tertinggi kemahiran pertandingan dunia iaitu WorldSkills Competition WSC. Jadi pada hari ini merupakan edisi ketiga, kita akan memperdengarkan dan menyaksikan perkongsian maklumat bagi bidang electrical installation di mana pakar akan berkongsi maklumat dan juga pengalaman kepada semua peserta berkaitan dengan mungkin dari segi sudut teknikal dan juga pengalaman beliau dalam penyertaan pertandingan di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Jadi para peserta sekalian, bagi memastikan kelancaran perjalanan webinar kita pada hari ini, ada sedikit beberapa pesanan untuk sama-sama kita kongsikan. Untuk pengetahuan, sekali lagi dimaklumkan siaran webinar ini disiarkan secara langsung menerusi platform Zoom dan juga Facebook Live Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi anda boleh tekan button like dan juga share Facebook bagi perkongsian yang lebih meluas di media sosial. Jadi para peserta dijemput bertanya soalan dengan menaip di bahagian chat box ataupun Q&A dan kalau boleh elakkan menggunakan perkataan yang ringkas supaya soalan anda itu mudah difahami oleh sekretariat dan juga peserta webinar yang lain. Di akhir sesi nanti sekretariat akan memilih soalan-soalan secara rawak untuk dijawab dan diajukan kepada penceramah. Jadi e-sijil ia berkaitan dengan e-sijil yang hanya akan diberikan kepada peserta yang mengisi borang kehadiran webinar dan menjawab soalan penilaian di borang kehadiran. Sila rujuk ruangan chat bagi link tersebut di skrin anda. Nanti saya rasa sekarang pun sekretariat telah pinkan ya link tersebut, jadi anda boleh pergi ke situ untuk mengisi borang kehadiran dan pastikan anda mengikuti siaran ini sehingga akhir kerana soalan-soalan penilaian tu ada dalam jawapan-jawapan yang dalam penerangan oleh penceramah kita pada hari ini. Jadi agenda webinar pada hari ini, pertama kita akan perdengarkan ucapan ahluan oleh pengarah bahagian pejabat pemantauan projek PMO JPK, sesi perkongsian dan pembentangan oleh pakar bagi bahagian electrical installation dan akhir sekali pada sesi Q&A. Para peserta dan juga penonton, kita terus ke agenda pertama dengan paparan klip ucapan oleh Puan Hajah Zulia binti Darsung, pengarah bahagian pejabat pemantauan projek Jabatan Pembangunan Kemahiran. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran ke atas kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir dalam satu lagi program perkongsian ilmu iaitu webinar Skills Malaysia 2021 yang dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, Kementerian Kerja Raya KKR dengan kerjasama Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS. Webinar ini diadakan sempena dengan tema WorldSkills International Year of Innovation, Showcasing and Promotion. Tuan-tuan dan puan-puan,
Webinar Skills Malaysia 2021 dibuat dalam talian secara maya mengikut di bidang kemahiran dan kita rancangkan pada tahun ini sebanyak 20 webinar yang akan diadakan. Ianya bertujuan untuk menyampaikan maklumat bagi setiap bidang yang dipertandingkan. Maklumat pertandingan ini penting bagi memastikan semua aktiviti pertandingan di peringkat agensi dapat berjalan dengan lancar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ekoran pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara termasuklah Malaysia, pada tahun 2020 pertandingan peringkat kebangsaan tidak dapat dijalankan. Begitu juga dengan peringkat antarabangsa di mana pertandingan terpaksa ditunda dan ada yang dibatalkan. Antara objektif program webinar Skills Malaysia 2021 ini adalah untuk memberi peluang kepada warga kemahiran untuk menimba pengetahuan mengenai pertandingan kemahiran, peringkat kebangsaan dan antarabangsa dari pakar yang berpengalaman dalam pertandingan peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Kedua, meningkatkan pengetahuan para peserta, jurulatih dan personel pertandingan tentang technical description, test project, senarai infrastruktur, skim pemarkahan dan juga maklumat teknikal dalam pertandingan. Dan semestinya webinar ini memberi pendedahan dan maklumat awal kepada para peserta yang telah mendaftar sebagai peserta untuk menghadapi pertandingan yang akan diadakan kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, sasaran bagi program webinar Skills Malaysia 2021 ini adalah tenaga pengajar di pusat-pusat latihan kemahiran awam dan juga swasta, Institut Latihan Pendidikan Awam dan juga swasta, begitu juga dengan pelajar dan pengurusan. Untuk itu, saya mengucapkan tahniah kepada mereka yang mengikut program pada hari ini secara maya dan diharapkan informasi serta pelbagai maklumat dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir kata, setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada penceramah yang sudi hadir pada kali ini, berkongsi maklumat serta pengalaman yang berharga dalam program webinar ini. Harapan saya agar maklumat yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Urustia serta semua yang menjayakan webinar pada hari ini. Sokongan tuan-puan terhadap pertandingan kemahiran amat dihargai. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Demikian tadi klip ucapan oleh Puan Hajah Zulia binti Darsung, Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran yang telah kita rakamkan lebih awal. Jadi untuk peserta yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada agenda kedua kita pada hari ini, iaitu pembentangan dan taklimat oleh Encik Mazlan bin Abdullah dari bidang Electrical Installation. Sedikit makluman profil ringkas beliau. Encik Mazlan bin Abdullah merupakan pengurus di Giat Mara Jeli, Kelantan, berpengalaman sebagai kontraktor elektrik dan pernah terlibat dengan projek Pergau Hydroelectric Project. Pengalaman beliau dalam pertandingan kemahiran di peringkat kebangsaan, beliau pernah menjadi sebagai hakim dan juga pengebal soalan pertandingan MySkill, WSMB dan WSMP sejak 2008 hingga kini. Dan merupakan ketua hakim di Sarawak Skills Competition dan juga Sabah Skills Competition. Manakala penglibatan beliau di peringkat antarabangsa terlibat sebagai jurulatih dan juga pakar negara di ASC 2004 hingga 2020 ataupun hingga kinilah lebih kurang 16 tahun, dan pakar negara di World Skills Competition WSC 2011 London dan 2013 Leipzig. Telah membantu negara memenangi pingat emas di ASEAN Skills Competition Kuala Lumpur 2016 dan Bangkok 2018. Di talian sekarang, Cik Mazlan, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Mazlan. Waalaikumsalam, Puan Munirah. Cik Mazlan dengar ke? Ya, saya dengar. Puan Munirah, apa khabar?
Apa khabar Cik Mazlan? Saya tak berapa dengar. Ya ke? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah dengar saya ke? Boleh Jelas dengar tak saya jelas? dengan jelas Ya ke? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah dengar saya tak? Tak berapa jelas. Okey. Lagi. Okey, Cik Mazlan, so hari ni bekerja dari rumah ke ada di pejabat ni? Hari ini saya berada di pejabat. Kita program kita ni daripada pejabat saya di Giat Mara Jeli. Jadi masa sekarang ni alhamdulillah saya sihat apa semua, insya-Allah. Saya lebih dahulu jelas tak jelas? Jelas. Okey. Dah ada Giat Mara dah ada intake pelajar ke? Dah ada pelajar baru masuk ke? Buat masa sekarang ni kita intake tu tak ada lagi. Kita memang dah ambil intake pada Januari 1 Januari hari. Jadi buat masa bila COVID ni kita berhenti sekejap. Jadi tapi pada hari ini student-student Giat Mara yang intake terdahulu tu sedang menjalani peperiksaan Suruhanjaya Tenaga ST untuk khusus elektrik saja. Jadi hari ini student-student lama yang intake 2020 tu sedang menjalani peperiksaan exam lah Suruhanjaya Tenaga. Pemerintah dengar ke? Boleh. Okey. Mazlan, mungkin kita boleh teruskan dengan sesi Okey, boleh. pembentangan daripada Encik Mazlan dengan paparan slide dan juga ceramah ya. Okey. Encik Mazlan, dipersilakan. Okey, terima kasih bang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pembentangan daripada Encik Mazlan dengan paparan slide. Share slide. Okey, share slide. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali selamat datang pada semua peserta dan terima kasih pada pengerusi majlis kita pada hari ini dan juga tak lupa juga pada Puan Zuliah binti Haji Darsum, pengarah bahagian di Jabatan Pembangunan Kemahiran dan juga terima kasih saya pada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran sudah menjemput saya untuk berkongsi pengalaman dan juga membagi penerangan sedikit tentang World Skill peringkat WSMB, Asian Skill dan juga WSC lah. Dan juga tak lupa saya terima kasih pada pihak Kementerian Kerja Raya yang memberi percayaan kepada saya. Assalamualaikum Cik Mazlan, maaf mengganggu. Cik Mazlan boleh buat dalam bentuk slideshow tak? Supaya paparan tu lebih terang dan lebih sharp. Okey, tekan slideshow. Dah tekan dah? Ada tekan dah? Okey. Okey. Dah jelas tak? Okey, nice. Okey, terima kasih. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada pihak Kementerian Kerja Raya yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menjalankan tugas sebagai pakar negara untuk bidang electrical installation pada tahun ini dan untuk membentang berkongsi pengalaman saya pada peserta-peserta webinar pada hari ini untuk bidang electrical installation. Pertama sekali saya perkenalkan seberengkal lah diri saya. Saya seperti tadi pengurusi mengenalkan diri saya Mazlan bin Allah, pengurus Giat Mara Jeli, bekerja dengan Giat Mara ni. Jadi terlibat dalam pertandingan ni lebih kurang dalam memula daripada 2004 lah, daripada peringkat ASEAN dan juga sampai dan juga World Skill dan juga WSMB sebagai hakim. Okey. Kita pergi pada bidang yang kita akan bincang pada hari ini iaitu electrical installation, iaitu bidang yang skill number ataupun trade number nombor 18. Itu salah satu bidang yang mana bidang ni bagi saya adalah bidang yang agak popular lah penyertaan dia dalam peringkat kebangsaan, yang mana sebelum ni biasanya dalam peringkat perayaan penyertaan daripada agensi-agensi adalah sangat menggalakkan. Dan
seperti yang kita maklum, dia adalah salah satu bidang yang mana mendapat sambutan dalam pertandingan WSMB, ASC dan juga WSC. Seborang tentang saya Mazlan bin Abdullah, pengurus Giat Bara Jeli, dan pelibatan dalam kemahiran ini macam pengurusi majlis menyatakan tadi, saya adalah jurulatih negara dan juga pakar negara untuk ASC dan WSC, dan juga saya terlibat dengan hakim dan juga penggubalan soalan untuk WSMB, MySki Asia, dan juga ketua hakim untuk Sarawak Ski Competition dan Sabah Ski Competition. Jadi sebelum kita pergi pada item-item yang sebelum ni, saya lebih suka menceritakan tentang pencapaian peserta-peserta negara, ataupun yang saya lebih suka lebih suka menyebut sebagai ia adalah ting elektrikal untuk negara. Jadi pelibatan ting elektrikal ni untuk negara Malaysia ni, yang setahu saya, pelibatan saya bermula pada 2004. Kita telah menyertai pertandingan yang pertama kalau di ASC Hanoi. Pencapaian kita adalah pingat gangsa. Kemudian terus pada 2006-nya kita, yang mana kita pun sedia maklum, ASC ni berlangsung sebanyak selang 2 tahun sekali. Dan pada ASC Brunei kita mendapat pingat emas dan juga 1 medalia. Pada 2007 untuk kita menyertai pertandingan World Ski, bagi saya ini adalah satu pertandingan World Ski yang pertama bagi saya dan penyertaan yang pertama, dan saya melihat ianya adalah satu situasi yang amat berbeza di antara WSMB dengan ASC, yang mana WSC adalah satu situasi yang mencabar bagi peserta, terutama sekali pada peserta negara dalam menghadapi pertandingan tersebut. Alhamdulillah pada penyertaan pertama tu, peserta untuk di negara pada di Shizuoka tu, kita berjaya mendapat medalian of excellence. Kemudian pada 2008 tu, sebagai tuan rumah kita untuk ASC tu, kita mendapat emas dan juga perak. Dan untuk julung-julung kalinya, pertama kalinya saya dilantik sebagai pakar negara pada World Ski Competition di London. Dan di situ kita hanya kita gagal mendapat sebarang pingat, kita hanya penyertaan. Dan pada 2012 kita mendapat pingat emas dan medalia. Untuk Asia Ski 2013 kita di Leipzig kita mendapat medalia. Jadi 2014 di Hanoi kita hanya mendapat perak dan 1 medalia. 2015 di Sao Paulo, Brazil, bagi saya ini adalah pencapaian paling terbaik setakat untuk ting elektrikal, ting Malaysia ni, ting elektrikal, yang mana kita mendapat pingat medalia dan kita berada pada ranking nombor 5 dunia daripada 44 kalau tak silap 44 peserta. Dan itu adalah kalau setakat ni untuk elektrik peringkat WSC ni kita belum pernah lagi membawa balik pingat dan antara gangsa, perak dan juga emas. Tapi kita berada pada ranking yang kelima. Bagi saya adalah satu pencapaian terbaik setakat ini untuk ting elektrik pada pertandingan World Ski Competition. Dan 2016 di Kuala Lumpur kita mendapat emas dan perak. 2017 di Abu Dhabi pun kita gagal sekali lagi dalam World Ski, hanya menyertai pertandingan. Dan 2018 pada ASEAN Ski Bangkok kita mendapat 1 emas dan 1 medalia. 2019 World Ski Kazan kita dah dapat balik dah pingat medalia kita. Jadi kalau kita tengok daripada pencapaian ting elektrikal pada peringkat ASEAN Ski, biasanya kita jarang gagal membawa pingat. Kita boleh katakan berjaya membawa balik pingat emas hampir setiap pertandingan, dan kecuali pada 2000 kalau tak silap
2010 tu kita gagal buat balik. Hanya tahun yang paling malang untuk tiang elektrikal adalah pada 2010 lah. Okay. Jadi itu sebuah ringkas tentang pencapaian untuk tiang elektrik Malaysia dalam pertandingan Asian Ski dan World Ski. Okay. Jadi kita pergi pada slide yang seterusnya. Inilah proses-proses di mana seorang peserta di Malaysia daripada agensi latihan dan juga daripada pihak swasta bila menyertai pertandingan untuk mencapai tahap daripada satu tahap kita akan bermula daripada World Ski Malaysia yang mana kita akan melalui satu proses pertandingan iaitu pra-kelayakan. Biasanya untuk masa peringkat WSMB Malaysia ni untuk tiang elektrik ni penyertaan dia memang banyak. Jadi biasanya untuk pra-layak ni biasanya kita akan create satu soalan disebabkan penyertaan dia akan berbeza dengan final. Biasanya barisan hakim atau badan barisan hakim yang dilantik oleh Kementerian Kerjaya akan membangun satu test projek. Maksimum masa untuk pra-layak ni adalah 6 jam kerana bilangan peserta tersebut. Daripada proses pra-layak tersebut barulah kita akan pergi pada final, kita pilih lebih kurang. Biasanya untuk tiang elektrik biasanya bilangan peserta yang akan pergi ke final tersebut adalah antara 6 hingga 10 orang peserta dan kita akan wujud proses untuk memilih peserta yang akan menjadi juara peringkat kebangsaan dan juga yang kita fikir layak untuk kita pilih untuk mewakili negara ke Asian Ski Competition. Jadi biasanya selepas WSMP peringkat kebangsaan, kita akan buat satu lagi pemilihan peserta terbaik pada final tersebut untuk melalui proses pemilihan untuk kita memilih 2 peserta ke Ski Asia dan daripada situ biasanya kita akan pilih daripada peserta yang daripada tahun semasa ataupun tahun yang sebelumnya, yang mana jika tahun sebelumnya umurnya tidak melebihi daripada hak yang ditetapkan, kita akan panggil untuk selection untuk sebagai selection untuk kita pilih peserta untuk mewakili negara ke World Ski Asia ataupun Asia Ski Competition. Okey. Jadi dan sekarang ni ada satu level pertandingan yang baru iaitu peringkat Asia, World Ski Asia. Jadi biasanya Asia ni baru pertama kali yang sebelum ni dijalankan pada 2019 di Abu Dhabi. Dan kita julu-julu kalinya tim elektrikal telah menghantar peserta pada World Ski Asia di Abu Dhabi 2019 dan pencapaian kita pada World Ski Asia 2019 adalah medalier. Okay, daripada peserta Asian Ski, daripada World Ski Asia ataupun Asian Ski Competition, biasanya peserta kita, kalau kita tengok sejarah untuk tim elektrikal sebelum ni, biasanya peserta kita berjaya membawa pulang pingat emas peringkat Asia ni. Jadi dan biasanya peserta daripada Asia ni kita pilih untuk ke World Ski Competition. Jadi tidak ada, kadang-kadang kita, dan dalam masa yang sama juga pihak Kementerian Kerjaya mengadakan pertandingan WSMB dan melalui proses pertandingan WSMB itu barisan hakim akan melihat ataupun barisan tim pakar untuk elektrikal akan melihat jika peserta yang tahun itu lebih layak daripada peserta yang sedia ada tu, kita akan buat pemilihan lain untuk kita pilih sebagai peserta World Ski Competition. Okey, Puan. Okey, Puan. Ni video sharing ni. Ada.
Electrical installation is closely associated with other parts of the construction industry. Electricians work in a range of commercial, residential, agricultural, and manufacturing environments. They will plan and design, select, and safely install a reliable system. They also commission, test, program, maintain electrical systems to relevant standards. This also requires diagnosis, reporting, and repair of any system malfunctions. The test project consists of 3 modules. Module 1 requires programming of a small smart relay. This is installed on 3 walls and the ceiling of the competitor's cubicle. This job features home and building automation devices, limited to manual functions only. Competitors must tackle lighting circuits, power outlet circuits, installation of distribution boards, and protection equipment. Module 2 is a programming exercise controlling lighting, dimming, and blind control. Module 3 is installation testing. One set of faults will be selected at random for use. This installation consists of 2 sections. Section 1 will be supplied with an extra low voltage supply and can be tested live. Section 2 will receive no power. A total of 10 faults are installed. These will include incorrect timer settings or overload settings, short circuit or open circuit faults. At the completion of C4, the competitors will see the installed faults. Okey, paparan video yang telah tuan-puan saksikan tadi merupakan sumbernya daripada WorldSkills International. Jadi kita akan terus serahkan kembali pembentangan kepada Encik Mazlan. Encik Mazlan. Okey. Okey, Encik Mazlan teruskan dengan pembentangan. Okey. Okey, okey, terima kasih. Okey, selamat bertemu kembali pada semua. Jadi kita akan di pembentangan kita pada ini adalah tentang WorldSkills Competition. Apa yang ada tentang kita akan berkongsi tentang WorldSkills Competition dan juga stable. Nak dengar, boleh buat slideshow Encik Mazlan? Okey. Okey, dah. Dah paparan slideshow ya? Okey. Terima kasih. Okey. Jadi kita akan berkongsi tentang apa-apa yang berkaitan dengan WorldSkills Competition. Pertama sekali tentang technical description, apa itu technical description, apa yang ada tentang technical competition, peralatan dan bahan tentang berkaitan dengan pertandingan peringkat WorldSkills competition day ataupun jam dia berapa jam, tentang test project. Jadi dan juga marking scheme. Jadi dalam hari ini pembincangan kita hari ini saya akan lebih fokuskan pertama sekali tentang test project dan juga marking scheme pada dan juga sedikit tentang technical description. Okey, ini adalah satu contoh tentang berkaitan dengan test project. Untuk WorldSkills ni kita sekarang daripada pelibatan saya tu daripada 2007, setiap tahun tu ada perubahan tentang test project. Dan setiap tentang test project berkaitan dengan test project, apa yang akan ada dalam test project tersebut dinyatakan dalam technical description. Jadi sebelum latihan bermula bagi peserta WorldSkills Competition, biasanya kami bagi pihak pakar negara akan bagi penerangan tentang technical description dulu pada jurulatih dan juga peserta-peserta yang akan menyertai pertandingan WorldSkills Competition. Jadi sebab apa-apa peraturan, apa-apa yang berkaitan dengan pertandingan test project dinyatakan dalam technical description tersebut. Dan
setiap tahun ataupun setiap kali pertandingan World Skill Competition, perubahan tu berlaku. Dan jadi contoh dia, kalau contoh macam dulu-dulunya, test project ni diberi dalam bentuk layout, kedudukan suis di mana, kedudukan trunking di mana. Dalam biasanya gambar rajah layout ni akan diberi pada pakar melalui forum group yang di forum grup pakar-pakar negara tu akan download test project. Jadi dari semasa ke semasa benda tu berubah. Jadi untuk bermula daripada 2019 tidak ada lagi gambar rajah layout. Jadi kita hanya menerima untuk latihan peserta-peserta negara kita adalah senarai bahar dan device-device yang akan digunakan saja. Jadi dalam proses kita melatih peserta tersebut sepanjang sebelum World Skill Competition, kita terpaksalah berdasarkan pada senarai bahar yang diberi tersebut dan peralatan yang digunakan untuk melatih peserta kita. Jadi setiap tahun dia menguji. Jadi menguji dia punya perubahan dalam test project. Dari segi kita seakan-akan kita nak create test project. Mana kita hanya menerima untuk World Skill Competition, kita hanya menerima senarai bahar dan juga peralatan yang akan digunakan. Jadi peserta dia berbeza dengan WSMB, mana biasanya barisan hakim kita sebelum ni bagi gambar rajah layout. Jadi peserta-peserta boleh training bergantung pada gambar rajah layout. Jadi keupayaan jurulatih dan juga pakar negara amatlah diperlukan dalam membantu latihan peserta-peserta negara dalam menjalani latihan berdasarkan senarai bahar dan peralatan yang digunakan. Sebab dekat apa yang berlaku di World Skill sekarang ni, setiap tahun tu akan berlaku perubahan. Jadi daripada pengalaman saya dalam World Skill, kalau dulunya dalam World Skill ni, nama pun pertandingan tu World Skill. Jadi kebanyakan kerja-kerja atau test project tu banyak bergantung pada skill. Dari semasa ke semasa, dia dah berubah. Daripada skill dah dikurangkan sedikit demi sedikit, dan dalam kaedah pertandingan lebih pada knowledge. Jadi satu cabaran bagi peserta-peserta negara kita, banyak soalan-soalan sekarang ni lebih fokus pada knowledge. Mana dia lebih banyak, kalau sekarang ni banyak pada programming. Skill ni dalam pertandingan untuk bidang elektrikal ni makin dikurangkan, kemungkinan dia mengikut pada dalam proses kerja-kerja semasa pun sekarang ni kebanyakan dah berubah. Kita ada banyak benda-benda yang dah siap. Contoh dalam kita nak membuat bengkokan pada trunking pun, kita sudah ada satu-satu item yang dijual untuk siap dah. Jadi tidak ada proses skill dah. Jadi kerja-kerja skill banyak ni dalam perubahan masa pun. Jadi peringkat World Skill pun semakinlah mengurangkan skill lebih pada knowledge. Dan kalau kita tengok pada slide yang akan datang ni, saya akan berbincang pada sistem pemerkahan tu. Kita boleh lihat mana dia banyak pada knowledge, bukan pada skill dari segi pembagian pemerkahan. Sebab teknologi sekarang pun kita kena tahu bahawa teknologi pun makin berubah dan banyak pada knowledge. Jadi untuk electrical installation ni kita sebenarnya ada dua je modul. Jadi kalau tengok dalam tu, kita ada modul satu ni, kalau kita tengok pada slide saya ni, modul satu domestic and commercial wiring and programming. Biasanya dekat World Skill ni untuk electrical installation ni tempoh pertandingan adalah 22 jam. Biasanya untuk modul satu tu, untuk modul satu saja dia
dia adalah 21 jam termasuk domestic commissioning dan commercial installation dan programming. Programming biasa diperuntukkan masa untuk programming adalah 3 jam. Untuk kerja-kerja mekanikal iaitu kerja-kerja masang kerja-kerja mekanikal, kerja-kerja masang trunking, masang pipe, menarik masuk kabel dan sebagainya, itu adalah lebih kurang dalam 18 jam diperuntukkan. Dan modul 2 adalah modul fault finding. Mana dia modul fault finding tu, kalau kita tengok pada slide yang ni, adalah sebelah tu kena lindung pada gambar saya tu. Ada salah satu contoh panel fault finding. Okey, panel fault finding tu untuk modul ni adalah 1 jam saja. Jadi untuk electrical installation ni dia cerita dia lebih kurang, kalau kita tengok pada yang tulis tadi, dia ada lebih kurang 2 modul saja. Jadi peserta perlu menyiapkan kerja-kerja mekanikal tu dalam masa 18 jam. Kalau tak siap pun dalam masa 18 jam tersebut, peserta masih lagi diberi masa menggunakan masa programming tadi untuk menyiapkan kerja-kerja dia. Jadi bermakna masa untuk programming tadi dikurangkanlah. Jadi kesimpulan dia, modul 1 tu tadi adalah 21 jam. Menghakumi kerja-kerja mekanikal, menarik masuk kabel dan juga fitting device yang dipasang dan juga programming. Jadi untuk elektrikal ni agak mencabar sikitlah. Pertama sekali, kalau kita tengok pada slide saya ni, biasanya peralatan apa tu, bahan-bahan yang digunakan berbeza di antara satu negara dengan satu negara, dan kaedah pemasangan dia pun beza. Jadi biasanya, jadi daripada training kita tu untuk kerja mekanikal tu, dalam kalau kita nak menyiapkan masa proses 18 jam tu, biasanya dalam proses kita training pun di sini peserta-peserta negara kita kena menyiapkan dalam 15 jam lah. Sebab kita setiap barang peralatan ataupun bahan-bahan yang akan digunakan boleh mengikut negara yang menjadi host, menjadi tuan rumah tersebut. Jadi walau kita terpaksa training di sini dengan peralatan-peralatan kita, dan bila dia sampai di dekat WorkSkill, peserta kita kadang-kadang bila dia dapat device tersebut, dia kena kaji dulu macam mana nak pasang, macam mana nak buat benda ni, bergantung pada tersebut lah. Jadi itu adalah salah satu cabaran peserta. Jadi kita ambil inisiatif setiap latihan kita, projek 18 jam tadi, dia terpaksa siap dalam 15 jam lah. Sebab kita peruntukkan masa tu, peruntukan masa supaya dia boleh menyiapkan di projek sana. Okey. Apa yang ada dalam ni, dalam elektrikal ni, biasanya standard lah. Macam apa yang kita tahu, elektrikal dalam pemasangan kita tersebut mesti adalah litar lampu, ada litar soket, dan juga termasuk design task. Ini adalah design task komputer. Mana kalau macam dulu, bila peserta ni nak pasang distribution board ataupun panel kawalan, semua sesuatu diagram itu dibekalkan pada peserta. Sekarang ni untuk mulai daripada 2007 dia hanya menyediakan bahan, peserta kita kena fikir dengan sendiri. Macam mana nak pasang benda ni patut pasang di mana, apa semua tu tidak disediakan. Daripada setiap tahun perubahan tu berlaku. Jadi peserta kita sekarang ni pun dalam pertandingan WSMP pun kita cuba terapkan benda tu. Jadi peserta dari agensi pun tak boleh lah nak mempertikaikan barisan hakim kenapa diagram tak bagi, benda ni tak bagi. Sebab kita terpaksa mengikut kesesuaian untuk daripada WorkSkill competition, supaya peserta yang kita pilih besok dia dah bersedia dengan apa yang berlaku dekat WorkSkill competition. Okay, ini adalah litar-litar yang ada untuk tu. Jadi sebenarnya untuk fault bending tu,
dia mestilah dalam lita tersebut. Kalau kita nak buat pertandingan peringkat agensi pun, dia mesti ada lita lampu, lita soket, dan jenis-jenis kerosakan tersebut lah mestilah ada mengikut apa low insulation fault, mesti wujudkan lita incorrect fault, incorrect visual fault, mana visual type of fault, incorrect timer setting. Mesti kita createkan benda-benda macam tu. Jadi dalam pertandingan peringkat incorrect timer setting ni adalah kita check tentang tu. Okey. Jadi ini adalah contoh skema pemarkahan dan saya akan beri. Jadi sebenarnya dalam pertandingan musuh kita yang daripada agensi lain ataupun negara lain. Jadi lawan kita yang sebenarnya dalam pertandingan kemahiran ni adalah makin skim. Jadi kalau setiap peserta yang kita latih tidak memahami tentang makin skim, dia akan nak kata tak gagal tu tak lah, tapi nak oleh kejayaan memang susah kalau dia tak faham tentang apakah dalam pengiraan, pengambil kiraan untuk pemarkahan dia. Jadi ini adalah satu contoh. Jadi untuk sesi webinar kali ini saya akan bincangkan tentang makin skim untuk saya rasa dengan pembincangan tersebut, penerangan daripada saya, para jurulatih semua boleh melatih peserta masing-masing mengikut skema markah yang akan dipraktikkan dalam WSMB dan juga yang mana kita ambil kira apa yang berlaku dekat WSK competition buat masa sekarang ni. Jadi ini adalah satu contoh. Biasanya commissioning proses, testing report, kita akan pergi secara terperinci lah lepas ni macam mana proses-proses measurement dia ambil, installation of equipment, wiring, termination, programming automatic function dan fault finding. Jadi untuk elektrikal ni dia tidak adalah, kalau kita dengar sesi sebelum ni dia ada daripada pakar ni ada macam satu argue daripada negara ni ataupun tim negara lain tentang pemarkahan. Jadi untuk elektrikal ni pemarkahan dia ada hanya dua kaedah saja. Untuk elektrikal ni kita panggil measurement ataupun objektif. Jadi jawapan dia yes no. Bila jadi tak ada, kalau benda tu kalau kita sebut tentang function tu dia yes no. Jadi tak adalah negara lain boleh sabotase kita ke apa, mempertikaikan apa yang kita buat tu tak ini apa semua kita proses berlaku tidak adil tu untuk elektrikal bagi saya, pengalaman saya ni tidak seakan-akan tidak berlaku. Nak kata tak berlaku langsung tu tak masakan tak logik lah, memang ada jugalah manusia. Masing-masing tu ada dan masing-masing expert yang begitu, masing-masing nak negara dia benar. Tapi untuk elektrikal ni peratusan dia adalah amat kurang kerana pertama sekali pemarkahan dia, kaedah pemarkahan dia adalah objektif. Contoh macam measurement. Benda tu kalau dah ukuran tu lebih daripada 2 plus minus 2 mm. Kalau benda tu kita dalam pengukuran tersebut dah lebih, dah dapat lebih pada 5 mm, memang no lah jawapan dia. Jadi jawapan dia kalau markah 1 dengan kosong lah. Jadi untuk ting elektrikal ni ketidakadilan tu amat kurang. Okey, maaf gangguan sikit. Okey, jadi kita akan pergi pada semua tu proses tu. Okey, jadi kita akan pergi pada semua pemarkahan secara detail apa yang berlaku, commissioning proses tu apa supaya jurulatih semua faham apa tu. Okey, biasanya dalam commissioning proses ni peserta akan kalau dekat WSK ni kita akan praktik dalam reserve yang akan datang, mana peserta-peserta sebelum dia akan
akan pertandingan, peserta akan dapat skema penrakahan dia sebelum dia memulakan pertandingan tu, dia akan baca dan barisan hakim akan ambil balik skema penrakahan tu untuk sebagai rujukan peserta apa yang dia ambil kira, apa yang tak ambil kira. Okey, ni contoh dia setengah tu. Dalam tu lah dia ada installation complete apa semua request, safe electrical request, safe work safety. Makna safety tu dia masuk dalam commissioning process. Mana kalau dekat WorkSkills tu dia ada safe work practice day 1, day 2, day 3 and day 4. Dan no short circuit and fault tu maksud dia jika biasanya dalam electrical ni selepas pemasangan siap, peserta-peserta akan diberi borang pengujian dan peserta-peserta diberi kelonggaran untuk buat checking sendiri dan buat pengujian, dan berdasar pada borang pengujian tersebut peserta-peserta dah endorse bahawa pemasangan dia siap dan selamat untuk diberi bekalan. Bila peserta tu dah selamat, isytiharkan, endorsekan bahawa pemasangan dia selamat untuk dimasuk bekalan, dan bila dimasuk bekalan untuk dia melalui satu proses programming. Dan dalam proses perjalanan pertandingan tersebut, biasanya bila peserta dah siap semua kerja-kerja mekanikal tadi, di distribution board siap, switch siap pasang, dia akan melalui satu proses programming untuk sistem PLC ataupun KNX, ataupun kalau KNX sebab kita gunakan sebenarnya KNX ni adalah jenama, tapi dia lebih pada building smart automation lah. Biasanya dekat WorkSkills kita guna KNX lah. Jadi selepas dia siap semua itu, dia akan melalui proses programming. Masa nak programming dia memerlukan bekalan, dan disebabkan dia memerlukan bekalan tersebutlah dia akan proses pengujian ke atas pemasangan sendiri. Dalam proses dia melakukan ujian ke atas pemasangan, pihak hakim ataupun expert dekat WorkSkills langsung tak campur. Jadi peserta tadi diberi kelonggaran menggunakan peralatan dia sendiri untuk melalui proses pengujian ke atas pemasangan, dan dia dikendaki mengisi borang pengujian yang disediakan bergantung pada apa arahan pengujian yang perlu dilakukan. Jadi tentang nilai-nilai bacaan bagi pengujian tersebut dinyatakan dalam technical description. Jadi sebenarnya saya kata tadi, technical description ni penting sebelum peserta-peserta kita menjalani latihan. Dia kena habiskan dulu, faham betul-betul apa kehendak technical description. Apa tentang pengujian pun dinyatakan juga dalam technical description tersebut. Contoh pengujian antara dengan berapa nilai bacaan dia, berapakah nilai bacaan yang dibenarkan untuk ujian keterusan pengali bumi. Okay. Jadi di situ, jadi setiap peserta ataupun jurulatih tadi mesti betul-betul beri penumpuan pada technical description, faham betul-betul supaya isu tidak berlaku kemudian hari. Okay. Dan bila dia masuk bekalan, contoh dia bila dia masuk bekalan untuk penerima berlakunya short skip ataupun trip untuk pemasangan dia, mana dia hakim akan mematikan bekalan dan dia dikendaki membaiki pemasangan dia, dan tidak akan berlaku proses programming sebab bekalan tidak dimasukkan, dia tak boleh buat proses programming. Dan setiap pemasangan yang dia itu kena ada label ni lah. Okay. Dan kita akan sentiasa memastikan pasal kawasan kerja dia sepanjang pertandingan tu amat dan juga kemas sentiasa. Jadi bukannya dia tunggu sentiasa untuk bila siap baru nak simpan, kemas apa semua. Jadi dalam pertandingan berbeza dalam jadi apa yang berlaku dekat WorkSkills biasanya setiap peralatan sebelum kita tu memang ada pihak WorkSkills competition menyediakan safety officer untuk checking semua peralatan yang kita bawa. Adakah dia tu
mendapat pendirafan daripada badan yang dipertanggungjawabkan daripada negara masing-masing untuk menggunakan alat tersebut. Dan juga daripada adakah alat yang dibawa oleh peserta dia benarkan masuk dalam pertandingan. Dan mulai sekarang ni pun negara-negara peserta seakan-akan tidak dibenarkan bawa peralatan. Semua peralatan disediakan oleh pihak penganjur. Jadi bila kita tengok dari segi dalam technical discussion ataupun list yang diberi, peralatan itu yang di-listkan, jadi training kita pun terpaksa berubahlah daripada peralatan yang kita guna sebelum ni mengikut peralatan yang disenaraikan sahaja. Jadi kadang-kadang setengah jurulatih itu berkata kita biasa training guna alat ni, tapi kita kena akur, jurulatih kena akur bila senarai peralatan ni yang dibenarkan, kita kena ubah konsep training kita menggunakan peralatan yang dibekalkan sahaja. Okay. Jadi ini kalau kita tengok dalam testing and reporting ni, dia ada installation test ni, dia ada mudah je. Kemudian dia kalau untuk pelajar-pelajar elektrik dan juga tenaga pengajar ataupun tenaga pengajar elektrik, ini ya proses-proses pengujian yang perlu dilakukan. Jadi dia kalau biasanya dia ada setengah tu, kalau WSMP itu biasanya dekat Earth Continuity Test tu, kalau kita tengok yang berlaku kesilapan dalam mengisi borang pengujian tersebut tentang item yang pada barisan nombor 4, Earth Continuity Test tu value. Bila skema markah ataupun dekat word tu dia menyatakan value, mestilah dia menyatakan nilai. Jadi setengah tu banyak apa yang berlaku dalam WSMB sebelum ni dia hanya tulis diperiksa, seakan dia buat dia ikut-ikut dengan budaya mengisi pengujian untuk borang TMB. Jadi benda tu bila dia mestilah dinyatakan dalam bentuk nilai. Okey. Jadi kalau kita tengok skit design ni cukup simple. Cukup simple bermakna untuk para peserta mendapat markah di sini. Sebab setiap peserta tu dia kena tahu adakah kabel ni bersesuaian dari segi saiz. Dan kalau dalam item pada barisan yang kedua tu color code. Ini adalah menjadi satu isu bagi peserta negara, mana coding untuk kabel yang kita guna di negara kita dengan negara-negara Europe ataupun negara luar adalah berbeza untuk L1, L2, L3. Jadi dalam technical description pun dia ada nyatakan untuk L1 tu apakah coding yang perlu digunakan, L2 apakah coding yang perlu digunakan, L3 tu apakah coding warna yang perlu digunakan, dan juga neutral tu apakah coding. Biasanya dekat Euro, kalau kita sini untuk pengalih neutral adalah coding warna adalah hitam. Kalau dekat Euro, coding warna neutral adalah biru. Jadi kebanyakan peserta tu dia tak elok, dia pasir lagi, anggap benda tu seakan-akan di Malaysia. Jadi kita kena tengok dalam technical description tu apakah kabel yang patut, coding warna untuk kabel yang patut digunakan untuk litar-litar tersebut. Jadi sebenarnya kalau dia faham di sini adalah satu markah yang cukup mudah untuk diambil sebab macam saya kata tadi, kita sebenarnya dalam pertandingan ni lawan kita yang sebenarnya adalah skema markah kita. Jadi kalau kita ikut skema markah, apa kehendak skema markah, ada sebab untuk kita gagal. Okey, jadi bermula daripada 2011 satu benda baru masuk dalam pertandingan peringkat World Ski, iaitu pada 2011 London, iaitu programming. Dan kita perlu akui walau building smart automation ni dekat World Ski ni biasanya dia bergantung pada siapa sponsor. Jadi sepanjang penglibatan saya setakat ni untuk World Ski Competition ni, KNX adalah satu badan yang bertanggungjawab untuk proses. Jadi kebanyakan kita terpaksalah dekat negara kita terpaksa guna jenama KNX sebab
dekat WorldSkills pun dia sponsor yang akan sponsor barang tersebut. Jadi kalau bila di Smart ni ada jenama-jenama lain, jadi dekat WSMB kita terpaksa guna jenama KNX tadi supaya peserta-peserta kita biasa dengan apa yang akan diguna pakai dekat WorldSkills. Jadi dia ada manual function. Jadi benda ni ni pun markah untuk function sekali lagi. Jadi di sini kalau kita tengok function adalah benda yang paling utama dalam pemasangan elektrik, bidang pemasangan elektrik. Dia menggambarkan pada kita, kalau pemasangan kita tidak berfungsi, kita akan tahu dah status kita di mana. Sama ada kita pun boleh faham dah, kalau jelatih pun dah mula daripada dewan tu masing-masing dah mula keluar dah. Daripada dewan tu kira tak apa nak tunggu dah, masyarakat harapan tu dah tak ada dah. Bila kita gagal menyiapkan dan juga gagal berfungsi. Okey, untuk yang tu ukuran. Dalam ukuran biasanya proses ukuran untuk WSMB ke, ASEAN Ski ke, WSC ke, pengukuran dia plus minus 2 mm. Itu cuba bayangkan 2 mm tu banyak. Tapi ini adalah satu markah yang bagi saya menentukan kemenangan. Sebab kita dalam para peserta dan juga penonton, kita terdapat masalah teknikal dan sedang cuba berhubung dengan Cik Mazlan. Terputus, taliannya terputus. Cik Mazlan? Ya, saya dengar. Terputus. Kenapa jadi macam tu? Kenapa? Ada jauh sangat agaknya taliannya ni. Saya pun tak boleh nak expect. Yang bila semalam tu kita elok je. Pagi ni macam mana tu? Tak apa je Mazlan. Cik Mazlan proceed yang slide yang terakhir tadi dan teruskan macam biasa. Okey. Nanti saya share balik. Okey. Share. Okey, sekejap lah. Okey. Kita tunggu di sini. Okey. Jadi minta maaf lah semua. Saya pun tak tahu kenapa ni putus kejap. Sama adakah dia yang beri peluang untuk saya minum air sikit. Okey, jadi untuk peserta-peserta ataupun jelatih semua, measurement ni, kaedah measurement ni akan berlaku. Biasanya kalau kita tengok pada projek yang test projek yang diberi itu, banyak item yang dipasang. Biasanya satu hakim akan listkan semua dalam 20 item. Apa item mana yang akan diambil kira sebanyak 20, dan kalau kita tengok markahan tu dia kata 8. Mana lebih kurang bergantung pada ketua hakim, dia kata 8 item yang akan diambil kira. Jadi akan berlakunya proses balot daripada 20 item yang dipasang, mana ketua hakim akan melakukan proses balot ataupun cabutan manakah item-item yang akan diambil kira dalam pengukuran tersebut. Jadi tidak semestinya semua benda item yang dipasang tersebut akan diambil kira, tapi dalam proses pemasangan untuk peserta-peserta, proses penjagaan tentang ukuran tu perlu dijaga semua, sebab peserta tak tahu daripada item mana yang akan diambil kira tersebut. Jadi biasanya untuk measurement ni kita akan berlaku proses balot. Proses balot ni biasanya proses cabutan pengukuran tersebut akan ditentukan oleh ketua hakim sejam sebelum proses pengambilan markah untuk measurement dilakukan. Jadi semua hakim tak akan tahu mana yang diambil kira sebelum proses pemarkahan dijalankan. Okey. Begitu juga dengan item yang dipasang, kita akan ambil level ataupun pelan bergantung pada kedudukan item-item yang dipasang. Kalau contoh macam switch tu dah ada pipe yang dipasuk atas, kita akan ambil level dia, kita akan ambil pelan dia lah, sebab pada belah atas dia memang dah ada pipe, pun akan melalui proses-proses balot juga daripada 8 item tersebut. Okey. Yang ni pun bagi saya adalah satu proses untuk E1 ni, installation of equipment.
satu proses di mana peserta-peserta akan mendapat markah yang cukup mudah bila dia menjaga dalam proses pemasangan dia tersebut, iaitu tentang securely install. Yang pertama tadi, correct equipment, correct location. Maksud dia dipasang mengikut tempat yang diletakkan dalam layout drawing. Sebenarnya dalam training ya saya kata layout drawing ni kita tak bagi masa proses, tapi bila pertandingan tu kita akan bagi juga. Biasanya kita akan bagi kalau dekat WOSCI pagi pertandingan baru kita bagi layout drawing tersebut pada peserta. Jadi peserta kena bersedialah dalam merancang dan sebelum pertandingan tersebut. Bila dia dapat layout plan tersebut, benda ni kena buat dulu, benda ni kena buat dulu. Benda ni. Jadi semua tu tidak ada dah bantuan daripada jurulatih. Mana lebih kurang sejam sebelum dia mula pertandingan barulah layout drawing untuk kedudukan switch, DB apa semua tu diberi pada peserta-peserta. Jadi peringkat awal latihan dia di agensi masing-masing ataupun sebelum peserta pergi ke WSC tersebut, memang layout plan ni tidak dibekalkan pada peserta dan juga pada mana-mana negara. Jadi bila pertandingan tu, sebab kalau dekat WOSCI biasanya sebelum pertandingan tu barisan expert akan meeting dulu. Dan dekat WOSCI tu kita ada ESR, iaitu Expert with Special Responsibility, akan mewujudkan test project tersebut, buat layout plan apa semua tu. Jadi hari pertandingan tu barulah peserta-peserta kita dapat layout plan di mana test project tu akan dibuat, macam mana proses itu dibuat. Jadi masa tu kadang-kadang peserta tu kena bergerak dengan sendiri lah. Sebab biasa dekat WOSCI expert yang expert ni dia ada tugas lain. Cik expert akan bagikan tugas ni untuk expert ni, kerja ni pagi tu sampai masa. Jadi peserta-peserta kita memang kena cukup bersedia lah bila pergi ke WOSCI tu tentang layout plan, dia kena baca sendiri semua, skema markah pun kena baca sendiri. Jadi expert nak ajar dia memang tak sempat lah dekat WOSCI. Jadi proses pembelajaran semua ni dalam latihan di negara kita masing-masing sebelum pergi ke sana. Jadi sebab tu saya nyatakan di sini semua ni satu supaya senang. Lain kali ke apa-apa tu peserta-peserta kita faham dah. Okey, jadi untuk equipment sampai satu sekali install tu, semua tu pun akan melalui proses pengundian, yang mana akan keluar, yang mana akan diambil kira. Jadi kalau kita pasang tu kadang-kadang kita tak boleh nak petikai lah dalam pengkah. Kalau kita pergi tengok yang kawan tu pasang switch sengit tapi boleh menang. Kalau dah nasib dia baik, yang tu tidak diambil kira semasa kita selepas kita melalui proses balok, item yang sengit tu kita tak ambil kira. Nak buat macam mana? Dah rezeki dia. Jadi itulah kaedah dia. Okey, jadi dalam pertandingan ni, untuk electrical ni dia ada dua je kaedah pemarkahan dia. Pertama sekali objektif. Yang kedua kita panggil judgment marking. Judgment marking ni kalau kita tengok biasanya untuk pemasangan untuk installation of wireway, PVC trunking, installation of wireway, PVC conduit, installation of wireway, GI conduit. Itu je. Jadi sekarang ni kalau macam saya kata pada awal tadi, sekarang ni dalam WOSCI competition, skill ni dah lebih kurang. Kalau kita tengok dalam markah yang diberi oleh WOSCI, untuk pemasangan trunking tu kadang-kadang kita nak buat tu 2 jam. Markah dia baru ada pada 2 ataupun 3. Yang ni saya tulis tu 5 tu contoh. Kadang-kadang dekat WOSCI tu kalau banyak sangat jenis-jenis pemasangan diberi. Contoh dia ada wire mesh cable tray, dia ada trunking, dia ada cable, ada PVC cable, tricore cable. Kalau kat kita panggil tricore cable lah. Lepas tu dia ada GI conduit. Jadi banyak item. Kadang-kadang dalam pemarkahan dia keseluruhan tu baru ada dalam 10. Jadi bila 10, jadi item-item tu membawa markah dalam 2 je. Jadi betul kata pada awal tadi, skill ni dah ada kurang dah markah dia. Kalau dulu untuk 2000 lebih kurang dalam 2007, 2008 sampailah ke
silap saya 2013 lah macam tu. Markah batas pemasangan kerja-kerja mekanikal ni adalah tinggi. Separuh dia sama banyak. Kalau function tu 30%, dia ada dalam bawah markah 30%. Jadi sekarang ni, kalau sekarang ni markah function tu 40%, dia pemasangan tu dalam 10% ya. Jadi dilatih kena faham lah kadang-kadang, oh benda ni nampak sengit. Jadi sebab dia berfunction sepenuhnya, dia boleh bergantung pada skim markah. Jadi kadang-kadang tu metal conduit tu angle tu, yang tu saya kalau saya nak terang macam mana sampai standard tu apa semua saya nampak lah. Tapi dalam technical description pun dinyatakan apa kehendak bila kita, contoh dia bila kita buat bengkokan pada PVC conduit tu, contoh dia PVC conduit bank, tak ada tak bengkok, tak ada kedut apa semua tu. Tapi dalam proses saya nak bercerita tentang hari ini tentang proses judgment marking tersebut, macam mana ia dilakukan. Judgment marking ni dimaksud dia, contoh dia ada 3 orang hakim akan memberi markah ke atas pemasangan tersebut. Maksimum mark untuk markah tersebut adalah 3. Dia akan diberi barisan hakim tersebut akan diberi seakan-akan macam kalau dekat WSK dibagilah macam orang kata ping-pong punya bag tu yang dia akan tulis nombor 1, 2, 3 ataupun dia potong kertas tu 1, 2, 3. Mana katakan hakim yang pertama memberi markah 3, hakim kedua memberi markah 2. Hakim yang ketiga memberi markah 2. Makna total tu adalah 7. 7 per 9 akan diambil kira daripada markah yang maksimum mark kedua. Akan keluarlah markah tersebut. Tapi dalam proses tersebut, jika hakim yang 1 dan 2 memarkah 3, hakim yang ketiga memarkah 1, pengundian tu akan dilakukan sekali sebab beza antara hakim nombor 3 dengan 1 dan 2 tu adalah agak besar. Jadi akan berlaku, ketua hakim akan lantik hakim lain supaya berlakunya proses tersebut. Tapi apa yang saya nak cerita di sini sekarang ni untuk pada semua jurulatih, kerja-kerja mekanikal ni bukan tak perlu. Perlu sebab benda tu masih perlu nampak siap, nampak lawa lagi. Sebab kita, pelatih-pelatih kita skill dia memang tinggi. Tapi pemarkahan tu tidaklah berapa tinggi. Pemarkahan kita lebih pada programming. Okey. Dan untuk satu lagi ni adalah neatness of wiring dalam board, kekemasan board. Kadang-kadang the whole of board tu dengan DB tu banyak, markah dia baru 2. Jadi kadang-kadang peserta kena bila dalam pertandingan tu dengan keadaan masa suntuk apa semua, jangan terlampau cincai. Tapi maksud dia orang kata benda tu markah tak apa tinggi, jangan terlampau buang masa di situ. Buatlah apa yang berasa boleh diterima pakai. Okay, lepas tu dalam yang ni pun sama. F2 ni termination. Kalau kita tengok ini adalah dalam pengaturan elektrik pun kita tengok dalam pemasangan. Ini adalah markah bonus bagi saya. Seakan-akan markah bonus yang mana peserta-peserta perlu jaga je benda ni. Mana dia setiap pemasangan tu pastikan tidak adanya bar copper show. Mana tak ada copper expose. Yang tu cukup mudah dalam pertandingan tu. Yang ni bila kita pergi pada G1, programming automatic function. Mana yang ni adalah cukup mencabarlah bagi peserta. Yang ni saya kata sekarang ni dia lebih pada knowledge. Bukannya skill, knowledge. Mana untuk programming ni, alhamdulillah lah. Setakat ni bila kita tengok peserta-peserta daripada semua agensi dah mulai menguasai tentang programming dan agensi pun pada peringkat awal macam 2013 agensi pun tak ada programming tu. Yang tu memang sekarang ni semua agensi dah mula fokus pada programming. Saya rasa tidak ada masalah. Jadi kekuatan dalam pertandingan untuk bidang electrical installation buat masa sekarang ni adalah programming. Jadi inilah menentukan kejayaan kita. Jadi benda ni kalau kita tengok benda ni nak training pun bukan susah. Kita tak perlu masuk bengkel, tak perlu ada. Mana benda ni terserah dalam menentukan kejayaan. Semua ni adalah bergantung pada peserta-peserta. Mana benda ni boleh training di rumah malam-malam.
Jadi kalau peserta tu bersungguh create benda ni, insya-Allah kita akan insya-Allah pada WOSKI akan datang tu adalah pingat-pingat untuk tim elektrik Malaysia, dan saya sangat berharaplah ada peserta untuk daripada bidang elektrik ni bawa balik pingat, sebab saya rasa selama sangat dah saya dalam pelibatan dalam WOSKI ni. Sekurang-kurang orang kata kalau nak berhenti pun sekurang-kurang ada pingat tu kira okey dah tu. Okey, lepas tu dia pun programming juga. Jadi dua lah kalau kita programming itu KNX dan juga PLC, ataupun kita guna Simologo. Sekarang ni banyak kan kita guna untuk competition kita Simologo. Dekat World pun masih lagi guna Simologo. Macam saya kata tadi, bergantung pada operation, pada pihak sponsor yang beri sponsor pada WSC ataupun ASC. Jadi sini pun tidak ada dari segi pemarkahan pun jawapan dia adalah yes no. Mana kalau yes tu markah 3 dapat 3, kalau no tu dia cerita kosong lah. Jadi dalam pemarkahan kita kena faham daripada slide yang saya tunjuk tu, saya harap jurulatih semua faham dan bagi penumpuan dalam latihan pada peserta-peserta apakah perlu diberi latihan supaya dengan perkongsian kita ni hasrat negara kita untuk bawa balik pingat emas terutama sekalinya tercapai. Okey. Dan yang ni adalah kalau dalam elektrikal, untuk bidang elektrikal adalah hidup mati. Fault finding. Sebab kalau tengok biasanya yang menentukan pemenang kita banyak kali dah tim elektrik, kalau kita tengok pencapaian kita kebanyakan dekat ESC tu 1 emas 1 perak, 1 emas 1 perak. Kenapa kita gagal bawa balik 2 emas dekat ESC? Biasanya berlaku bila saya daripada analisa saya dan juga expert sebelum ni, peserta yang dapat balik emas biasanya dia akan skor kadang-kadang sampai full mark di sini. Peserta yang seorang lagi daripada negara kita, kegagalan dia pada fault finding. Kadang-kadang dia dah buang sampai kawan peserta seorang lagi dapat 10, dia dapat 5. Jadi di situ beza dia adalah besar, dia tak ada yang lain tu 0 poin lebih apa semua. Jadi saya harap penekanan ni, sebab kadang sepanjang saya sebagai expert dan juga jurulatih, dan bila saya terlibat dengan jurulatih semua bukan daripada agensi saya sajalah, sebab peserta negara ada. Jurulatih ni banyak benda ni ambil mudah. Seakan-akan peserta tu akan boleh cari. Jadi sebab sebenarnya markah di sini adalah tinggi. Jadi penumpuan tentang fault finding dalam latihan adalah amat perlu ditekankan, dan supaya mencapai tahap orang kata yang memuaskan lah sini. Kalau boleh dalam untuk fault finding ni, peringkat kebangsaan pun, sejarah saya jadi hakim peringkat kebangsaan pun ada peserta dapat 3 markah per 10. Ada yang berduka cita lagi dapat 2 per 10. Jadi di situ ada peserta yang dapat 10 per 10. Jadi di situ yang menentukan kegagalan dia adalah pada sinilah. Jadi saya harap dengan perkongsian saya ni, jurulatih yang ada di Malaysia ni faham dalam mengambil kiraan peringkat WSMB National, AASC dan juga WOSKI tentang skema pemarkahan tersebut. Jadi di kesempatan ni saya rasa saya dah berkongsi lagi. Jadi untuk jadi kalau saya nak berkongsi tentang mencapai tahap semua tu memang tak cukup lah. Jadi saya rasa untuk slot webinar saya pada kali ni, saya rasa saya akan berkongsi skema markah tu, saya rasa dah cukup. Kalau tak cukup, pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran ada peluang sekali itu, sebab tahun ni saya rasa kita banyak benda-benda macam ni je. Jadi dia beberapa lagi. Jadi dan saya mengharapkan komen-komen daripada peserta-peserta webinar ni supaya saya boleh faham apa kehendak-kehendak peserta webinar, dan saya malukan sebarang komen apa semua.
Dan sebelum tu saya sebelum saya akhiri presentation saya pada kali ini, saya ingin mengucapkan ucapan jutaan terima kasih saya, terutama sekali pada sifu saya, Tuan Haji Muhammad Nazir, Tuan Haji Zakaria yang banyak membimbing saya dalam pertandingan sebelum ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tak lupa pada Mr. Siu, Pan Siwah yang banyak membantu tim elektrikal untuk bidang KNL. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Mazlan atas perkongsian sebentar tadi. Encik Mazlan, sebelum kita ke sesi Q&A daripada peserta, soalan-soalan daripada peserta kita punya webinar hari ini. Satu soalan daripada saya lah, saya bukan pejuang feminisme, tapi kita pernah melahirkan seorang jagoh wanita lah dalam bidang electrical installation ni, iaitu Ku Khadijah yang telah menangi pingat emas di ASC 2016 KL dan mewakili Malaysia ke WorldSkills Abu Dhabi. Jadi bila agaknya kita boleh lahirkan lagi peserta wanita untuk mewakili bidang electrical installation? Okey, untuk Ku Siti Khadijah lah, sebab sebenarnya untuk Ku Siti Khadijah ni sejarah dia, cerita dia. Dia pertama sekali cikgu dia bawa pergi, masa tu saya bertugas di Kiamara Prima Tasik Logo. Bila pertama kali dia bawa Ku Khadijah jumpa saya untuk training tu, soalan pertama saya, mana peserta kamu? Dia tunjuk Ku Siti Khadijah. Saya dah menung dah. Pertama sekali bila saya tengok, perempuan lah. Tapi bila saya start mula training dia ni, dia bagi saya dia agak luar biasa lah. Pertama sekali, sepanjang saya training dia, masa saya di Kiamara Prima Tasik Logo tu, bila dia nak ambil contoh dia, bila dia nak ambil satu barang daripada bengkel tu, dalam store bengkel tu, dia tak pernah pun berjalan, dia berlari saja. Untuk ambil barang dalam store tu, dia tak ada. Memang saya rasa kita nak jumpa seorang wanita tu susah, tapi benda-benda apa pun macam saya kata tadi lah, bila saya tengok dia pertama tu, saya dah menung dah tanya. Mana peserta dia kata tunjuk yang perempuan, tapi benda tu tak mustahil. Dalam apa nak buat, macam saya kata sekarang ni, ski tak boleh, tapi kita sebagai seorang jurulatih, sebab dalam kerja elektrikal ni ada kerja-kerja berat. Tapi sebab kita boleh train dia, kita berfikir macam mana nak mengatasi masalah tersebut. Tapi dalam kita jalan training ni paling utama sekali, peserta-peserta, yang ni saya selalu ingat, peserta-peserta perlu jujur. Pertama sekali jujur dengan jurulatih dia, sebab jurulatih biasa di mana-mana pun, pengalaman saya sebagai cikgu, kita hanya melihat, tapi orang yang membuat yang merasa. Orang yang buat tu merasa ikut dia. Jadi peserta-peserta tu pertama sekali, dia kena luahkan apa permasalahan dia dari segi nak buat kerja. Apa yang dia berasa, ayat lain kekok lah. Kalau dia berasa dia tak selesa, dia kena bercerita dengan jurulatih. Dia tak boleh 100% mengikut arahan jurulatih. Dia dalam kita melakukan kerja-kerja berkaitan dengan skill ni, kita berasa kita selesa buat cara tu, dan kita berasa sebab kita kena luahkan perasaan kita yang mana kita tak selesa tentang apa yang kita buat, apa semua. Kita kena lebih jujur lah apa tentang kelemahan-kelemahan diri kita, barulah. Sebab bagi seorang jurulatih, dia akan cuba mengatasi permasalahan peserta-peserta dia, tapi peserta perlu jujur. Itu je. Jadi Siti Khadijah pun peringkat awal dulu saya kata, awak bila nak training dengan saya, pertama sekali you kena jujur lah. Apa kelemahan you, baru kita, mana-mana jurulatih pun dia akan cuba atasi masalah, dan memang jurulatih pun itulah tugas dia pun. Okey. Tapi insya-Allah kita akan ada masa-masa akan datang peserta yang daripada perempuan, sebab macam saya kata skill tu dah makin kurang. Tapi banyak knowledge sekarang ni. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Encik Mazlan. Kita akan terus ke sesi Q&A dengan paparan soalan-soalan yang ditanyakan di ruangan chat box yang telah dipilih oleh Sekretariat. Mungkin boleh kita ke skrin.
soalan? Okay, nanti Cik Mazlan tengok ya di skrin soalan-soalan yang diajukan. Kita masih menunggu soalan yang akan dikemukakan. Banyak soalannya tu Cik Mazlan. Macam top hotline juga ni. Okay, soalan pertama tu Cik Mazlan, apakah persediaan peserta sebelum memasuki pertandingan WSMB? Kita tahu pertandingan WSMB ni adalah di peringkat kebangsaan, especially dari segi theoretical, physical dan juga mental. Okay. Dia saya jawab soalan satu-satu lah. Ya, saya bacakan dan Cik Mazlan suruh jawab je. Okey, persediaan tentang sebelum masuki WSMB ni. Jadi dalam pertandingan WSMB ni, kalau sejarah para hakim lah, kalau kita bertanya tentang para hakim, bila kita bertanya tentang pada hakim, manakah agensi-agensi yang selalu masuk final? Jadi kalau kita tengok dari penyertaan final tu, dalam pra tu memanglah macam-macam sampai 70. Tapi dalam final tu kadang-kadang agensi tu kalau daripada gap marah tertentu je. Gap marah yang contoh yang pernah masuk final tu dia akan masuk pada tahun depan. Jadi daripada situ, jadi kesimpulan dia, pertama sekali, kita tengok dalam sebelum dia menyertai pertandingan, keyakinan dulu untuk menang. Jadi keyakinan, contoh bila saya bercakap tentang tu, biasanya peserta ni, kalau contoh, saya ambil contoh lah, maaf saya nak sebut lah, bukan nak kata, tapi kalau saya kata tu, contoh satunya, Giat Marasti dia pernah masuk. Tahun berikutnya dia akan masuk final. Jadi kita kalau bahasa hakim, mereka bukan dilatih tu satulah. Yang keduanya keyakinan tu sebab dia dah tengok peserta sebelum tu training boleh masuk. Jadi dengan sendirinya keyakinan dia untuk menang tu, kawan dia boleh menang. Dia rasa dia pun boleh menang. Jadi keinginan dia untuk masuk bertanding tu dengan sendirinya ada. Jadi dari segi mental tadi, dia pertama sekali, dia kena keyakinan untuk nak menang tu adalah sebab kita pun macam kita tahu, kita ni dia anugerah sama je dari segi fizikal dengan dua tangan, dua kaki. Jadi kalau orang tu boleh buat, kita pun boleh buat. Jadi InsyaAllah lah, bila kita berada pada situ, mana kalau kita rasa dalam diri kita tersebut, orang lain boleh menang, kita boleh menang. Jadi, keyakinan pertama, dalam sebelum persediaan mental dia, maksud dia, pertama sekali dia kena ada keyakinan untuk menang. Dan biasanya, dalam untuk itu sebelum masuk lah. Jadi, untuk proses masuk tu dah lain dah. Okey. Untuk soalan kedua. Tapi saya rasa saya menjawab dah kot yang tu. Peranan macam kalau ada senior yang dah pernah join tu macam satu galakan juga lah. Satu advantage kalau agensi tu dia ada satu senior dia sebelum ni dah masuk, dia dah tengok. Dan biasanya dalam latihan pun agensi pun untuk peserta-peserta WSMB ni dia ada special training. Jadi dalam special training tu kalau dia masa special training pun dia dah tolong. Dia tengok berasa macam berat. Dan dia berasa dalam diri dia apa yang kawan tu berasa berat boleh buat. Dia boleh buat, dia boleh masuk lah. Kalau dia berasa dalam diri dia awal-awal dah, teruk nak masuk WSMB training kadang-kadang sampai malam. Tu susah dah sikit. Sebab diri dia. Jadi kalau dia keinginan dia tu untuk menang tu ada, insya-Allah dia boleh menang. Okey. Saya pergi ke soalan kedua Mazlan. Okey. Kita tengok paparan di skrin. Okey, kebiasaannya peserta mempunyai kelemahan dalam troubleshooting. Jadi apa tindakan yang perlu diambil untuk mengatasinya? Okey, biasanya dalam troubleshooting ni, dia biasanya kelemahan yang paling utama lah saya tengok. Apa yang saya, sebab kita pun dalam troubleshooting ni biasa baris hakim tak akan pergi dekat. Pertama sekali mengganggu dia dekat panel dia tu, kalau boleh kita tak akan pergi pun. Pertama sekali seakan-akan mengganggu konsentrasi dia nak buat kerja. Tapi daripada jauh tu adalah tengok-tengok. Jadi permulaan tu,
dia setiap lita dalam biasanya permulaan tu. Sepatut dalam kita nak buat troubleshooting tu, kita kena check daripada permulaan lita. Kadang-kadang dia terlupa. Dia terus pergi pada lita akhir. Sedangkan maksud dia incoming dia tak check lagi. Contoh dia macam tu. Yang tu memang dia akan jumpa masalah bila dia tak check incoming dulu. Sebab bila incoming tu dah terbalik polarity, yang lain pun ataupun incoming tu dah berlaku, barisan hakim dah create fault pada situ, dia akan jumpa lita lain tu fault. Jadi dia kadang-kadang dia step tu permulaan, step yang dilaksanakan oleh peserta tadi tidak mengikut turutan yang betul. Jadi dia akan bermasalah di situ. Jadi kalau kita nak tengok lita tu simple. Contoh dia lita soket, lita lampu. Jadi kadang-kadang contoh kalau saya ambil contoh satu untuk menjawab soalan yang kedua tu. Contoh lita soket. Kadang-kadang tu pada lita soket yang keluar ni apa sangatlah fault kita boleh buat. Jadi kalau dia boleh faham jenis-jenis fault tu habis. Atau bergantung pada lita soket tu habis tinggi, open circuit, short circuit. Itu pun kadang-kadang adalah high resistance, low resistance. Jadi kalau kita senaraikan sebagai jurulatih, ini yang pada lita ni, ini yang akan wujud. Atau macam fault winding pun, contoh sekali kalau ikut betul-betul visual test dulu. Sebab visual test tu mana incorrect value, contoh macam tu. Yang tu pengujian tu sepatutnya dia kena check dulu. Jadi turutan pengujian tu dia tak lakukan mengikut turutan pengujian yang betul lah. Jadi kalau dia betul-betul follow apa yang masuk dalam teori ke visual tu, dia check MCB apa semua tu mengikut nilai betul, dia dah jumpa dah situ. Itu cukup simple lah. Tapi bila dia tak tahu yang tu, dia tak akan ikutlah. Okey. Saya jawab aku. Yang tu. Boleh tu. Okey, soalan kita ada lagi 4 soalan dan 3 daripada ni daripada Cik Muhammad Khairul Anwar Kasim. Ini bahagian buat ni. Kawan kita jugalah ni. Dalam pertandingan, adakah tools khas ataupun acuan atau mol yang membantu dalam proses installation yang dibenarkan? Dia tools khas dalam membantu. Saya tak nampak penuh lah ujung tu. Dalam tools khas atau acuan yang membantu dalam pertandingan dibenarkan. Jadi sekarang ni kalau kita tengok WSKI pun dah pertama sekali WSKI pun dah ubah dalam instructor list. Dia ada listkan peralatan yang akan digunakan. Dan kalau dekat Asia Ski tu, pihak Abu Dhabi tu dah menyediakan peralatan. Mana kita pergi, kita bawa tubuh lah. Jadi dia membenarkan alat-alat tersebut. Jadi sekarang ni kalau peringkat kebangsaan pun special tu memang kami tak akan, barisan hakim tak akan benarkan lagi dah. Sebab kalau kita biasakan dengan special tu, bila sampai dekat Asia, dekat WSKI, dia menjadi dia menjadi argue daripada negara-negara lain. Dan begitu juga dengan WSMB, kalau kita ada special tu, peserta-peserta lain akan mempertikaikan apa yang kita guna. Jadi sekarang ni saya ambil kesimpulan untuk WSMB pun special tu tidak dibenarkan lagi lah. Dia memang membantu tapi kita tidak benarkan. Jadi untuk berlaku adil pada semua tu special tu kita tak akan benar lah. Okey, untuk saya jawab dulu yang tu. Dia membantu tapi tidak dibenarkan. Membantu tapi tidak dibenarkan ya. Soalan keempat beliau, semasa sesi penilaian ataupun pemakahan, adakah dibolehkan jurulatih turut serta sebagai pemerhati untuk penambahbaikan atau apa-apa kelemahan lah di masa akan datang? Boleh ke pemerhati ada sekali? Ni kita bercakap tentang WSMB lah puan. Sebab kalau yang tu memang kalau dekat ASC ke dekat WSC ke memang expert. Tapi kalau dekat ASC pun kalau kita ada tim. Kalau tim ni ada 4 orang diketuai katakan oleh saya untuk maximum. Saya tak akan ambil dah untuk leveling. Dan saya tak boleh lah sebab kalau sejarah expert tu dulu balik daripada pertandingan tu balik 2 pagi, 3 pagi tu sebab isu lah.
Jadi contoh dia macam bila WSMB, kita pertama sekali macam PERA, kita tak akan benarkan julatih itu sama lah. Pertama sekali kita tahu PERA ni 6 jam. Untuk elektrikal biasa 6 jam dalam buku 2, lepas tu peserta. Lepas tu barisan hakim pula nak buat kerja tu agak cepat lah. Sebab besoknya wiring bay yang digunakan akan dicat balik untuk peserta berikut. Jadi kadang-kadang kita ambil kira. Jadi tu pun kadang-kadang barisan hakim dah balik malam dah. Kadang-kadang 9 malam duduk situ lagi. Jadi kalau ada campur tangan dalam buat kerja tu rasa bukan tak bagi. Tapi untuk PERA tu memang tak akan bagilah sebab kesian barisan hakim. Sebab sepatut kerja pukul 5 dah balik pukul 9 dah. Jadi untuk insya-Allah untuk final tu saya pun tak boleh buat keputusan sebab benda tu bergantung pada pihak Kementerian Kerja Raya. Kalau dalam penambahbaikan untuk peserta final ni, kalau pihak Kementerian Kerja Raya dia memang pihak Kerja Raya ke JPK tak akan bayar lah untuk julatih tu. Tapi kalau rasa benda tu untuk nak sharing untuk kebaikan masa datang pun, bagi saya sebagai ketua hakim, saya bersedia saja. Okey, supaya benda ni ialah sebab macam saya katalah, sasaran kita emas untuk WSC. Jadi kalau julatih tu daripada bawah pun memang dah tahu benda ni, insya-Allah lah kerja kita untuk pakar negara tu lebih mudah lah. Jadi insya-Allah saya akan cuba bincang dengan pihak penganjur saya, Kementerian Kerja Raya lah, kalau rasa nak bagi. Tapi untuk PERA saya buat keputusan memang saya tak akan bagilah. Untuk final tu sebab peserta final tu 6 hingga 10 ya. Yalah, tak ramai kan. Tukar tu. Okey. Mungkin Kementerian Kerja Raya pun ada menonton sekali dan boleh nanti mempertimbangkanlah. Soalan kelima, jika semasa pertandingan terdapat kerosakan pada peralatan seperti switch, soket ataupun protection device, adakah dia memberi kesan kepada pemarkahan peserta? Soalan terakhir daripada Cik Khairul. Maksud dia biasanya dalam pertandingan ni, peringkat mana-mana tempat pun, peringkat level bila biasanya kita ada familiarization day. Ya betul. Kalau dekat Asia pun kita ada familiarization day, dekat WSKI pun ada familiarization day. Jadi tapi sekarang ni familiarization day pun kalau kita ikut dekat WSKI pun masa diperuntukkan tu tak sempat juga nak check semua barang. Jadi kita tengok biasanya sebelum dalam pertandingan tu peserta tadi dia beri familiarization day tadi. Kalau peringkat nasional tu kadang-kadang kita bagi dia check dulu pada familiarization day tu peralatan. Jadi kadang-kadang panggil peserta sendiri. Kadang-kadang masa kita bagi masa untuk checking peralatan tu elok, bahan tu device tu elok dia tercheck. Lepas tu bila pertandingan tu baru dia bercerita benda ni rosak. Jadi masa tu biasanya masa rosak pun kita tengok. Ada rosak tu memang rosak asal lagi ataupun disebabkan oleh peserta. Terserah pada barisan hakim lah. Sebab sebelum ni pun saya kalau hakim kata boleh tukarlah. Kita akan bagi tukar. Jadi dari segi pemarkahan tu memang bagi kesan lah kalau dia tidak berani bersuara. Jadi dalam kadang-kadang ni peserta pun dalam pertandingan tu seakan-akan nak bersuara, benda ni rosak dekat barisan hakim pun tak berani. Yang tu peserta daripada kita tahulah budaya orang Melayu kita ke macam mana, dia kena ubahlah. Dia kena agak keyakinan diri untuk bercakap tu. Memang kena ada lah. Jadi memang dari segi pemarkahan tu memberi kesan lah, tapi kita dah peruntukkan masa untuk dia untuk checking pada familiarization day tersebut lah. Saya rasa sejawat kot yang tu. Okey. Maksudnya peserta checking pun jangan takut nak bersuara. Kalau benda rosak dia ceritalah benda rosak. Okey. Dan soalan kita yang seterusnya yang terakhir, sekretariat yang terakhir. Okey, adakah test projek akan berubah mengikut teknologi terkini yang dibangunkan daripada pelbagai negara? Ini soalan daripada penonton Facebook kita. Okey, soalan ni benarnya dalam WSKI bila pertandingan habis, barisan expert
biasanya barisan expert akan meeting, ada satu meeting. Silap saya lah. Dalam meeting tu pertama sekali untuk net competition. Mana competition akan datang. Dalam competition, dalam meeting tersebut, kita akan pilih siapa chief expert yang akan jadi chief expert pada net competition. Mana competition akan datang. Kita akan berlaku undian pada negara-negara yang hadir, pada contoh pada yang lepas tu kita di Kaza. Pada akhir itu ada meeting, expert akan hadir satu meeting menentukan siapa ke chief expert untuk Shanghai tersebut. Contoh dia. Saya tak ada lah sebab masa Kaza tu Haji yang pergi, Haji Zakaria. Jadi di situ kita akan pilih siapa chief expert, siapa deputy chief expert, siapa expert with special responsibility. Jadi kita kena faham, dia ada daripada chief expert tersebut, dia ada deputy chief expert dan ESR. Dia panggil ESR lah, singkatan dia. Jadi yang akan create soalan ni ESR lah. Jadi daripada semua expert tu, tapi ESR tersebut dia ada bahagian safety, ada yang untuk timetable, yang semua tu ditentukan oleh chief expert kemudian lah. Jadi bila hari kita sebelum competition tersebut, sebab expert daripada semua negara ni akan meeting. Jadi ESR ni akan pilih siapa dia akan duduk dalam team dia untuk create test project. Siapa yang akan duduk dalam team dia untuk create fork vending untuk tahun tu. Jadi macam tu lah cerita dia. Jadi nak kata sejak daripada pelbagai negara tu tak jugalah. dia bergantung. Jadi kita nak cubalah. Tapi macam kita tahun ni pun, saya rasa chief expert macam kita pun, kita tahun ni dah mula dah dalam tim negara kita. Cik Zaki dengan Puan Jenita dah masuk sebagai chief expert dengan deputy chief expert. Itu kelebihan. Dan untuk electrical kita pernah terlibat dengan ESR untuk Sao Paulo. Jadi bila kita terlibat dalam ESR tu, masing-masing pada last meeting tu kita calon diri kita sendirilah untuk nak jadi chief. Negara lain sokong tak sokong lah. Jadi bila kita sebenarnya satu bagi saya bila kita berada dalam ESR tu satu kelebihan lah, sebab kita sekarang satu expert yang boleh masuk ke dalam banyak benda yang kita akan boleh pelajari daripada tim-tim lain lah. Okey, saya rasa saya jawab kot yang tu. Okey, cukup 6 soalan. Itu saja ya, Sekretariat. Okey, jadi mohon maaflah kalau kita ada banyak soalan kita tak dapat nak kemukakan dan nak publish semua sekali dalam masa yang singkat. Sekiranya tuan-puan, peserta dan juga penonton masih ada soalan yang muskil untuk ditanyakan dan juga maklumat-maklumat penganjuran, maka bolehlah layari laman web JPK dari www.dsd.gov.my/skillsmalaysia ataupun boleh email ke skillsmalaysia@gmail.com. Okey. Ada tak paparan untuk email? Mungkin ada yang tak sempat nak salin ke? Sebentar ya daripada Sekretariat. Kita nak paparkan laman web JPK dan juga alamat email. Ada? Sebentar kita tunggu. Okey, kalau anda nampak ya. Itu syarat sijil tadi. Okey, di sini. Kalau yang nak menyalin ke ataupun nak ambil gambar ataupun screenshot, bolehlah berbuat demikian. Okey, setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Mazlan bin Abdullah daripada Giat Mara Jeli atas pembentangan dan juga perkongsian menerusi webinar sebentar tadi. Semoga ia bermanfaat dan memberi kefahaman kepada semua peserta. Maka dengan ini berakhirlah webinar bagi bidang electrical installation. Sebelum mengundurkan diri, kami pihak Sekretariat memohon maaf sekiranya ada sebarang kesulitan dari segi teknikal dan sebagainya. Kita akan cuba memperbaikinya dari semasa ke semasa. Akhir sekali, jaga diri, jaga kita sama kita. Prihatin rakyat darurat memerangi COVID-19. Semoga bertemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.